Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kumpulan 1 akan menceritakan tentang logam berat. Oleh itu, ahli kumpulan 1 terdiri daripada 5 orang. Seterusnya, berikut adalah hasil pembelajaran untuk video infografik pada hari ini. Saya Zalasmi akan teruskan dengan pembentangan yang pertama, iaitu apakah logam berat. Menurut Paul D, dalam makalahnya Heavy Metal Toxicity and the Environment telah menerangkan bahawa logam berat ini mempunyai atom tinggi dan ketupatan sekurang-kurangnya 5 kali lebih besar daripada air, dan kegunaan logam berat ini terdapat 5. Menurut Paul B juga, terdapat 2 jenis logam berat yang kita perlu untuk fahami, iaitu penting dan tidak penting. Logam berat penting ini, jika tidak mencukupi, ia akan mengakibatkan manusia menghadapi pelbagai penyakit ataupun sindrom. Manakala logam berat tidak penting, boleh menghasilkan kerosakan sel dan tisu yang membawa kepada pelbagai kesan buruk dan penyakit manusia jika mengambil secara berlebihan. Penyelidikan terkini oleh Nur Fatin et al. 2020 menunjukkan kepekatan plumbum, kuprum dan kadmium berada pada tahap yang dibenarkan oleh WHO. Walau bagaimanapun, kepekaan terhadap perubahan kepekatan logam berat dalam tanah harus diutamakan pada setiap masa. Punca pencemaran tanah. Sumber semula jadi. Tanah boleh mewarisi logam berat daripada batuan seperti serpentin dan black shale. He et al. 2005. Aktiviti antropogenik. Sumber antropogenik pencemaran logam berat termasuklah seperti aktiviti pelombongan, pembakaran bahan api fosil, pelepusan sisa, pengaratan dan amalan pertanian. Berikut merupakan kesan logam berat kepada tumbuhan. Kesan ketoksikan logam berat. Bagaimana manusia dan tumbuhan boleh terjejas dengan logam berat? Seperti yang kita tahu, aktiviti pelombongan dan perindustrian boleh membawa kepada penjanaan kuantiti besar logam berat yang dilepaskan secara tidak terkawal. Ia menyebabkan pencemaran berleluasa ke atas ekosistem. Pencemaran air menyebabkan ikan menjadi salah satu kebimbangan kesihatan kerana bilangan logam berat dan bahan cemar lain dalam pencemaran air memberikan kesan kepada manusia yang memakan ikan dan melakukan aktiviti pertanian. Pengumpulan logam berat dalam jangka masa panjang akan menyebabkan kerosakan kepada sistem badan, dan apabila logam berat berada dalam ekosistem, ia akan meningkatkan pengambilan kumpulan toksik oleh organisma hidup. Berikut merupakan kesan-kesan logam berat kepada manusia. Cara mengatasi kandungan logam berat di dalam tanah. Kaedah fitoekstraksi boleh dijalankan di mana tumbuhan digunakan untuk penyingkiran logam berat daripada matrik yang tercemar. Terdapat 3 jenis fitoekstraksi iaitu hyperaccumulator, tumbuhan berkembang pesat dan pengubah suaian genetik tumbuhan. Bagi kriteria spesies tanaman yang sesuai pula, ia mestilah mempunyai toleransi logam terhadap unsur-unsur, pengeluaran biodiesel yang tinggi dan pengumpulan berkesan logam berat dalam bahagian yang mudah dituai. Saya akan teruskan kepada bahagian kesimpulan. Kesimpulannya, kita telah memahami 5 perkara. Pertama adalah pengenalan asas terhadap logam berat, statistik keadaan semasa pencemaran logam berat oleh WHO, punca berlakunya pencemaran tanah logam berat, kesan logam berat terhadap manusia, ekosistem dan juga alam sekitar, dan yang kelima, mitigasi pencemaran logam berat menggunakan tumbuhan.